Salam sejahtera, Anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkembangan luar negara. Saham di pasaran Asia minggu ini dimulakan dengan bercampur-campur dengan pelabur menantikan situasi terkini COVID-19. Ini dengan kes terkumpul COVID-19 kini melebihi 99 juta dan angka kematian lebihi 2 juta lebih setahun selepas ia mula dikesan di China. Sementara itu, Bursa Malaysia dijangka menyaksikan urus niaga berhati-hati menjelang mesyuarat Result Persekutuan Amerika Syarikat minggu ini. Ahli Ekonomi Bank Islam Berhad Adam Muhammad Rahim berkata penyertaan pelabur dijangka agak perlahan minggu ini. ING menjangka tiada perubahan polisi diumum dalam mesyuarat The Fed ini. Namun ia akan berikan petunjuk unjuran ekonomi terbesar dunia itu berdasarkan pelan rangsangan baru dan pelaksanaan vaksin di Amerika. ING jangka penilaian yang lebih positif akan mempercepatkan pengurangan QE dan kenaikan kadar faedah. Bursa Malaysia dijangka diniagakan dalam tempoh urus niaga yang singkat berikutan sambutan perayaan Thaipusam pada Khamis. Pada akhir minggu lepas, indeks petunjuk utama FBMKLCI susut 30.27 mata kepada 1,596.74 berbanding 1,627.01 mata pada minggu sebelumnya. Sementara itu, penganalisis pasaran FXTM Hantan berkata minggu ini akan berlaku peristiwa besar yang boleh mengubah sentimen risiko global dan pengaruhi nilai ringgit berbanding dolar Amerika. Ini termasuk musim pengumuman pendapatan korporat di Amerika sehingga data ekonomi dari Amerika dan juga China serta keputusan kadar Result Persekutuan Amerika. Di pasaran tempatan, prestasi perdagangan luaran Malaysia pada bulan Disember akan diumumkan pada Jumaat. Pasaran menjangka ekspor akan catat pertumbuhan tahun ke tahun untuk bulan keempat berturut-turut walaupun import mungkin mencatatkan penguncupan. Dan seterusnya, kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatif dijangka mengalami pembetulan jangka ataupun teknikal pada minggu ini dengan prospek ekspor yang rendah. Menurut Interbank Group of Companies, kontrak niaga hadapan diramal didagangkan antara RM3,200 dan RM3,300 setiap tan pada minggu ini. Sementara itu, penyelidik kargo Societe Generale de Surveillance lapor ekspor produk minyak sawit Malaysia bagi tempoh 1 ke 20 Januari turun 43.3% berbanding 1 ke 20 Disember. Juruukur kargo Intertek Testing Services juga menunjukkan ekspor produk minyak sawit negara bagi 1 ke 20 Januari jatuh 43.1% berbanding tempoh sama pada Disember. Palm Oil Analytics yang berpengkalan di Singapura berkata ekspor bagi tempoh 1 ke 25 Januari mungkin lebih rendah manakala data pengeluaran akan datang daripada MPOA dan pengumuman Indonesia mengenai cukai ekspor Februari akan menyokong harga MSM untuk kekal pada paras melebihi paras semasa. Khamis, Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi meramalkan pengeluaran MSM akan meningkat kira-kira 3% kepada 19.7 juta tan berbanding 2020. Ini berdasarkan jangkaan pengembangan kawasan tanaman sawit matang serta cuaca kering yang telah menjejaskan pengeluaran buah tandan segar dan MSM. Seterusnya, Presiden Amerika Joe Biden dijangka menggesa Demokrat dan Republikan di Kongres segera merangka pelan dan juga luluskan pelan rangsangan COVID bernilai $1.9 trilion. Ini untuk membantu penduduk di Amerika yang mengelak dan mengelak berlakunya krisis ekonomi yang lebih besar akibat COVID-19. Sehingga kini Amerika kekal sebagai negara dengan jumlah jangkitan COVID-19 tertinggi dunia. Dalam masa yang sama, program vaksinasi di negara tersebut juga tidak sepantas yang dirancang. Menurut laporan Reuters, pengarah Majlis Ekonomi Brian Dees akan berbincang dengan penggubal undang-undang untuk menyokong pelan rangsangan itu. Jurucakap White House menegaskan Amerika tidak boleh menunggu lagi. Ketika ini, COVID-19 telah akibatkan lebih 10.7 juta penduduk Amerika hilang pekerjaan pada Disember. 14 juta orang lewat bayar sewa dan 29 juta orang berdepan krisis makanan. Jualan runcit di Amerika turut turun selama 3 bulan berturut-turut sejak Oktober. Lebih 70% ekonomi Amerika dijana perbelanjaan pengguna dan pelan rangsangan $1.9 trilion Biden akan turut mengandungi cek tambahan $1,400 setiap seorang.
Pelan ini dijangka mendapat tentangan daripada kumpulan Republikan yang enggan meningkatkan hutang Amerika. Amerika telah umum lebih $4 trilion pelan rangsangan sejak krisis COVID-19 bermula tahun lepas. Pada Jumaat lepas, Biden tandatangani arahan eksekutif untuk pemulihan ekonomi Amerika. Ini termasuk berkenaan akses makanan, perlindungan pekerja daripada COVID-19, gaji minimum $15 sejam dan penyampaian bantuan tunai yang lebih baik. Seterusnya, Eurochamp Malaysia menafikan MITI menyebut pelaksanaan PKP penuh pada Februari jika jumlah kes COVID-19 gagal diturunkan. Dalam satu kenyataan, Eurochamp memaklumkan surat berkenaan merupakan perkeliling dalaman yang dihantar kepada semua anggota untuk menyampaikan intipati perbincangan tidak rasmi dengan MITI. Menurut kenyataan itu, perbincangan diadakan berkaitan peranan komuniti perniagaan dalam melandaikan lengkung jangkitan COVID-19 dan kesannya kepada ekonomi. Justru semua pihak termasuk industri dinasihatkan untuk fokus memainkan peranan masing-masing bagi memastikan pelaksanaan PKP penuh dapat dielakkan. Terdahulu, media tempatan melaporkan Eurochamp menerusi satu surat didakwa mengeluarkan amaran pelaksanaan PKP penuh dengan penutupan hampir kesemua aktiviti ekonomi akan dilaksanakan sekiranya kes penularan COVID-19 gagal dikawal menjelang 4 Februari. Dan pihak berkuasa Indonesia menahan kapal tangki Iran dan Panama di perairannya. Kedua kapal disyaki melakukan pemindahan minyak secara haram. Kapal ini, MT Horse dari Iran dan MT Freya dari Panama, ditahan di luar perairan Kalimantan. Antara lain, kapal ini turut tidak mengibarkan bendera negara asal, menutup sistem pengenalan, berlabuh secara haram, memindahkan minyak secara haram dan menumpahkan minyak. Kedua kapal ini diiring ke Pulau Batam untuk siasatan lanjut. Iran yang berdepan sekatan oleh Amerika kini dilapor bergantung kepada penjualan minyak di pasaran gelap. Minyak yang dipindahkan ini disyaki akan kemudian dijual secara haram. Dan kita akan berehat seketika. Selepas ini kita akan bincangkan berkenaan dengan ujuran pasaran pada minggu ini bersama dengan Stephen Ines kembali selepas ini.